Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada warga Pahang, khususnya penonton di luar sana. Terima kasih kerana masih lagi setia memilih Pahang Media sebagai saluran informasi anda. Dan pada kali ini, Borak Sekejap ingin menyatakan solidariti terhadap Palestin dengan membawakan topik berhubung keganasan yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Sehingga 31 Oktober lalu, sejak serangan dilakukan pada 7 Oktober, seramai 9,056 orang telah terbunuh dengan 3,718 daripadanya adalah kanak-kanak. 1,929 orang adalah wanita, manakala selebihnya seramai 8,198 adalah orang awam. Dan jumlah mereka yang mengalami kecederaan juga bertambah kepada 21,890 orang dengan seramai 1.4 juta penduduk kehilangan tempat tinggal. Dan bagi membincangkan lebih mendalam, saya memperkenalkan tetamu kita pada minggu ini, iaitu Setiausaha Sekretariat Pahang for Palestine, Puan Siti Nurul Hidayah Ishak. Selamat datang ke studio Puan Hidayah. Terima kasih menjemput saya hadir pada hari ini. Sama-sama. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Dan orang kata kita baru sahaja melancarkan Pahang for Palestine pada minggu lalu. Dan macam mana sambutan pada majlis tu? Mungkin Puan Hidayah boleh kongsikan. Okey. Sebenarnya majlis kita pada 28 hari bulan Oktober baru-baru ini adalah program pelancaran tabung Pahang for Palestine 2.0 dah. Ya, betul. Dia adalah rentetan kepada usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pahang di bawah perhatian dan juga inisiatif yang sangat baik daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli selaku Menteri Besar kita pada tahun 2021. Pada ketika itu Palestin dilanda perang yang sangat dahsyat yang dinamakan sebagai Saif al-Quds. Diserang pada bulan Ramadan selama 11 hari dan perang itu dikhabarkan dalam antara peperangan yang dahsyat dalam bulan Ramadan lah. Jadi pada tahun 2021 Datuk Seri Wan Rosli bersama dengan exco-nya terdahulu Datuk Seri Shahaniza datangkan idea dan juga inisiatif sangat baik. Maka dibawa ke peringkat MMK untuk ditubuhkan satu sekretariat khusus di bawah kerajaan negeri bagi tujuan untuk mendapatkan kutipan dihantar ke Palestin. Jadi sekretariat ini adalah secara totalnya adalah memang 100% effort by kerajaan negeri Pahang untuk memberikan kesedaran dan juga input awareness kepada masyarakat tentang perang pada ketika itu. Saya nak cerita tentang 2021 dulu, kenapa ada sekretariat ni. Dan sambil-sambil itu kami pun melancarkan tabung untuk membuat kutipan kepada orang awam. Dan sambutan dia luar biasa, walaupun kalau kita ingat 2021 adalah PKP. Betul. Ya, perang Saif al-Quds tu dia berlangsung pada Ramadan, tak silap saya, Mei 2021. April ke macam itulah, bulan April. Dan tindakan yang sangat pantas diambil oleh kerajaan negeri untuk menubuhkan sekretariat Pahang for Palestine. Dan macam mana saya boleh jadi setiausaha juga adalah lantikan khas daripada kerajaan negeri. Pada ketika itu pengarahnya adalah saudara Farid. Saudara Farid pada ketika itu Ketua Pemuda UMNO. Dia menggalas tanggungjawab itu kerana dia perlu gerakkan sayap-sayap parti untuk membantu dia lah. Sebab kita dalam PKP kan. Betul. Kita gunakan khidmat sukarelawan kerajaan negeri. Jadi saudara Farid juga adalah dia mengetuai MTSP Kerajaan Negeri, Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang. Jadi terpaksalah kami mengemudi apa sahaja perkara yang boleh menjalankan sekretariat Pahang for Palestine pada ketika itu. Dan yang baru-baru ini adalah rentetan kedua, impak pula akibat daripada perang Taufan Al-Aqsa. Yang pada saya, kalaulah dulu perang 11 hari, yang hanya meninggal dunia syahid adalah seramai hanya 1,200 orang. Yang terkesan hanyalah 72,000 orang. Kita telah mengambil satu langkah sangat baik. Taufan Al-Aqsa sepatutnya kita kena do more and more sebab sangat dahsyat.
Taufan Al-Aqsa bukan peperangan, tapi adalah pesta pembunuhan manusia yang sangat zalim oleh Zionis kepada rakyat Palestin. Dan secara orang kata secara umumnya, apa yang peranan dimainkan oleh Pahang for Palestine? Okey, kalaulah kita sebut dulu peranan sekretariat ini ditubuhkan, tadi saya dah sebut kita nak buat kutipan dana, tapi kita tak boleh dah nak bawa tabung kan masa tu, sebab dalam PKP. So what the things that we do pada ketika itu, kita dapatkan surat pengecualian daripada kerajaan negeri, dan kami pergi ke pejabat Pahang Media untuk membuat liputan secara live. So banyak sangat speaker yang kami jemput, pakar-pakar, aktivis-aktivis tentang Palestin ni, yang pernah ke Gaza khususnya, dan yang duduk di sana. Saudara Nadir pun kita ada panggil, dan beberapa lagi aktivis lain untuk bercerita tentang Palestin. Dan boleh tengok balik view pada ketika itu, mungkin sebab orang duduk rumah kan. So sambutan sangat baik, subhanallah. View sampai 30,000, kalau puluh dan belas ribu tu dalam genggaman lah pada ketika tu. Jadi kita buat live setiap minggu, dan sambil-sambil tu kita bagi awareness tentang tabung kutipan tu. Dan selain daripada itu juga, yang baru-baru ini kita lancarkan, itu tahun 2021, dan dalam tempoh hanya beberapa bulan, kurang 5 bulan, dengan kerjasama baik daripada kerajaan negeri Pahang, kita dapat mengutip dana awam 280,000 tak silap saya. Dan kerajaan negeri Pahang melalui anak-anak kerajaan negeri, dan juga anak-anak syarikat kerajaan negeri, dan juga parti-parti kerajaan negeri juga memberi sokongan sangat baik, sehingga kan kutipan mencecah 662,000 pada ketika itu. So lagi sekali inisiatif kerajaan melalui Datuk Seri Wan Rosdi, dia tengok jumlah tu 662,000, kita ada buat satu live besar-besaran di antara kerajaan negeri Pahang dan juga kerajaan Palestin di Gaza. Pada ketika tu kita di Pahang, kita buat live masa tu seronok masa you pada masa tu kita live di Pahang, dan Nadir dan bersama barisan menteri kerajaan di Gaza pada masa itu pun live kita bertentang mata lah seolah-olah. So MB seronok sangat tengok inisiatif yang kita buat, dan digenapkan jumlah tu sehingga mencecah RM700,000. So kali ni kita nak mainkan peranan yang sama, tapi dah sebabkan bukanlah PKP lagi, so we have to go more aggressive. Berpadanan lah dengan masyarakat sekarang pun agresif juga kan. Buat sikit-sikit tak boleh orang sekarang ni, jadi kita kena tunjuk effort, kita kena tunjuk usaha. Jadi dengan Sekretariat Pahang for Palestin ni, kita akan sekali lagi melancarkan tabung yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar pada 28 hari bulan baru ni. Dan kami bukan saja mewar-warkan nombor akaun kerajaan negeri untuk disalurkan bantuan, kami terpaksa aturkan beberapa program lah yang bermanfaat dan memberi kesedaran kepada masyarakat untuk ada rasa untuk berinfak kepada saudara kita di sana. So mudah-mudahan tabung Pahang for Palestine 2.0, kalau dulu boleh cecah 700,000, perangnya hanya 11 hari. Yang kali ini subhanallah maha dahsyat, kita beranggapan sokongan masih lagi baik, dan lebih daripada itulah sepatutnya kita kena kutip, insya-Allah. Dan apa bentuk-bentuk bantuan sebenarnya yang kita berikan kepada Palestin ni? Kita kutip dana, dan kemudiannya apa bentuk-bentuk bantuan dari segi pendidikan ke perubatan ataupun makanan, keselamatan untuk mereka? So far kalau dah usaha yang dilakukan oleh Pahang for Palestine, kita ni sekretariat, kita bukan NGO kan. Jadi gerak kerja kita mestilah dengan kebenaran dan juga izin yang diberikan oleh kerajaan negeri. Jadi apa-apa sahaja cadangan daripada pihak sekretariat, hendaklah kami utarakan kepada kerajaan negeri untuk mendapat kebenaran. Kemudian sekiranya kebenaran telah diberikan, maka program-program yang perlu kita lancarkan
dulu kita sangat terkekang untuk memberikan awareness tu susah. So sekarang ni kita willing untuk gerakkan sukarelawan di bawah sekretariat kita, ramai yang tawarkan diri. Hebat sangat untuk membantu. Mungkin kita akan gerakkan tabung-tabung ini untuk jumpa dengan masyarakat. Selain letak di masjid-masjid, selain kita letakkan di IPTA ataupun di mana-mana pejabat kerajaan negeri. So kita akan buatkan program-program yang bersesuaian untuk dapatkan kutipan. Dan sebenarnya perang ni yang diperlukan oleh mangsa perang adalah nak tak nak tidak, suka ke tak suka, kita kena terima, memang dana keuangan yang mereka perlukan. Sebab apabila perang berlaku, kalau kita tengok sekarang ni bagaikan padang jarak, padang terkukur di Gaza. Jadi apa yang perlu mereka lakukan ialah pasca perang itu adalah lebih memainkan peranan untuk kita bangunkan semula bumi Gaza. Kalau dari segi perubatan, saya percaya negara-negara jiran akan memainkan peranan. Seperti mana kita tahu pada hari ini, minta maaf semalam, Mesir telah membukakan sempadan Rafah untuk dikeluarkan siapa-siapa yang memerlukan rawatan yang kritikal dan juga warga-warga yang berusia emas untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalaulah kita nak hantar bantuan perubatan dan makanan, betul kita boleh hantar, tapi jangan lupa dana keuangan juga memainkan peranan sangat penting lah. Jadi selalunya kita akan bagi dana keuangan pada kerajaan yang memerintah di Gaza adalah Hamas. Dan untuk tujuan pembangunan balik semula hospital yang telah dihancurkan, hampir lebih daripada, saya tak silap saya, dah mencecah kepada 10 suku ke setengah daripada hospital di Gaza. Telah peranak, sekolah-sekolah telah pun hancur. Maka semua itu sangat memainkan peranan kepada kita, memberi dana sumbangan keuangan untuk dibinakan semula sekolah dan juga rumah, apatah lagi rumah-rumah untuk mereka diami lah. Sebab perang kali ini perang zalim, yang di-attack adalah kawasan-kawasan yang diduduki dan dihuni oleh orang awam. Betul. It's very terrible. Jadi kalau tanya saya, definitely yang kita akan hantar, yang utama adalah kewangan lah. Sebab dari segi makanan, saya percaya negara jiran akan bertindak lebih awal daripada kita. Sebab kalau tak, tunggu kita jauh kan. Makanan tu cepat lah. Sepatutnya Mesir, kalau dia ada belah ihsan, sepatutnya yang dibenarkan setiap hari masuk 20,000 tan sumbangan masuk, sewajarnya makanan didahulukan lah, dan juga bantuan perubatan. Betul. Macam Puan Hidayah sendiri pernah terlibat dengan pemberian penyampaian dana kepada Palestin? Ya, Alhamdulillah. Untuk Sekretariat Pahang for Palestin yang lalu pada 2021, kita telah bahagikan dana tersebut kepada, yang pertama kepada NGO yang telah dipilih oleh kerajaan negeri. Pada ketika itu, pada peringkat awal kita serahkan separuh kepada CGM Nadir Anuri, dan bakinya kita hantar sendiri. Kita pergi ke Jordan, dan di situ masa itu memang kita dah cuba sedaya upaya untuk masuk ke Gaza. Memang pintu ditutup sekemas-kemasnya, tidak dibenarkan. Jadi kita masuk melalui Jordan. Kita pergi ke sana, jumpa dengan wakil penduduk pelarian Gaza di kamp pelarian Gaza di Jordan. Jadi kita sampaikan dana di situ juga, dengan kerjasama baik daripada Wisma Putra. Dan pengalaman itu yang saya terlibat dengan Pahang for Palestin lah. Itu yang pertama. So mungkin kalau kali ni kita akan buat perkara yang sama juga, kita hantar sendiri. We have to make sure duit tu sampai terus. Sebab itu tagline kita dulu. Kita janji dana tu sampai terus kepada rakyat Palestin. Jadi seperti mana kita tahu, macam-macam isu yang timbul sejak kebelakangan ini. Jadi kita, kerajaan negeri akan sebaik-baiknya cuba mengelak lah untuk mendatangkan syak dan juga ketidakpastian dana tu ke mana. Kita akan cuba habis baik sampai terus ke rakyat Palestin, insya-Allah. Jadi selain daripada itu, saya dah beberapa kali ke kamp pelarian. Selain daripada di Jordan saya pergi saya pun pernah pergi ke Tebing Barat pada tahun 2015.
Dan pada tahun ini saya pun telah pergi ke Syria, kamp pelarian Syria, dan sempat juga pergi ke kawasan berlakunya gempa bumi yang dahsyat di Turki. Kita pergi untuk tengok kamp pelarian di sana. Saya sampai Malaysia selepas seminggu berlaku ledakan gempa bumi yang dahsyat tu lah. Saya dah sempat tengok kawasan-kawasan pelarian di sana. Macam mana keadaan di sana? Allah, bersyukurlah kita ni orang Malaysia. Kita ni suka sangat mengeluh dan juga sentiasa tidak berpuas hati. Tengoklah kita kerajaan negeri, bukanlah kita nak puji sangat, tapi saya berada di dalam sekretariat. Kita tahu macam mana usaha kerajaan negeri, khususnya Menteri Besar, bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dana dan memberi bantuan. Tapi yang baik tu tak nampak. Yang silap-silap sikit-sikit tergelecoh tu yang jadi pertikaian. Jadi itulah sikap kita yang kita kadang-kadang kita kena belajar banyak perkara daripada mereka kat sana. Saya pergi kat sana, dhaif dia tu tak dapat dijangkau dengan akal. Kemah putih kita nampak tu, kemah putih tu nampak, kemah putih kita ingat kan kemah macam kita camping-camping dekat pantai Sepat tu bukan. Kemah ada penuh dengan kekurangan, serba-serbi, berlantaikan bumi, duduk satu keluarga dalam kemah yang sangat sempit, 20 kali 10 kot kemah dia. Duduk seisi keluarga sampai berbelah-belah orang. Makan tidak, pakaian compang-camping, koyak rabak. Serba dhaif, hanya mengharapkan bantuan. Tapi suka untuk saya berkongsi, memanglah Malaysia terkenal dengan sebuah negara yang sangat pemurah. Kalau kita cakap kita Malaysia sampai memang mereka akan berlari peluk kita dengan melaungkan Malaysia. Memang dia suka lah orang Malaysia. Orang Malaysia ni selain pemurah, dia juga penyayang. Orang Malaysia ni ramah, suka senyum dan seumpamanya. Jadi kita datang tu bukan saja memberi bantuan makanan dan juga dana, tapi kita juga memberi moral support. Kadang-kadang datang ziarah pun saya tengok memberi satu keceriaan pada mereka. Jadi kedhaifan dia tanpa elektrisiti, tanpa air bersih, tak boleh fikirlah kita elektrik tak ada 2 jam pun lupa telefon TMB viral, marah TMB. Kalau air tak ada lebih sehari setengah, marah paip. Kan nak gempar bangunan paip tu, nak roboh-roboh bangunan paip tu kan, marah. Tapi dia orang tu dah tahap alah bisa tegar biasa. Walaupun begitu, kedhaifan mereka tu adalah ujian yang agaknya tak sangguplah kita lalui. Jadi sebagai seorang insan yang ada nilai ihsan yang tinggi, kita perlulah ambil cakna dengan usaha yang baik daripada kerajaan negeri ni. Kita sambut baik sewajarnya dan bagilah bantuan dengan sedaya mampu kita. Takkanlah sikit-sikit pun tak boleh kan, sebab sebenarnya itu bukanlah sedekah, tapi sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Sebab itu ada saham akhirat kita, insya-Allah. InsyaAllah semoga penduduk Palestin serangan terhadap mereka tu terus segera dihentikan dan keadaan diorang bertambah baik. Tadi Puan Hidayah dia bagi tahu kali ni maha zalim serangan. Jadi usaha-usaha yang kita perlu lakukan pun kena double. Kena bertingkat ganda kan. Jadi kalau sebelum ni kita dapat kutip 700,000. Jadi kali ni berapa agak-agak ada sasaran ke? Suka untuk saya sebut pada ketika tahun 2021, tak silap saya lah. Dan saya difahamkan oleh Nadir juga pada ketika itu. Kita satu-satunya pada itu yang paling awal lah, ataupun satu-satunya yang menghantar dana mewakili kerajaan negeri. Pahang yang mendahului dan menghantar jumlah yang begitu besar sekali. Dan pada kali ini juga perhimpunan Solidariti Pahang for Palestine kita lakukan dalam tempoh sangat ad hoc. Ya Allah, saya dapat arahan tu 3 hari sebelum program. Subhanallah. Terkejut saya kan. Tapi alhamdulillah saya dapat panggil sahabat-sahabat saya, Hadiza Helmi, Hazwani Helmi, Farah Hadiba. Sebab kita kalangan aktivis ni, we support each other kan, kita kenal sesama antara satu sama lain, memberi sokongan untuk turun dalam tempoh yang singkat, short notice pun. Jadi pada hari tu rakyat Pahang pun turun ramai kan, dalam tempoh 3 hari. Katanya wakil daripada PDRM IPD Kuantan
MB sebut 6,000 punya hampir 10,000 yang duduk-duduk kat gerai tu ramai lagi ya. Pun dikhabarkan kita juga yang pertama mewakili kerajaan negeri buat perhimpunan yang begitu baik sekali. Dan program selepas daripada ini tidak terhenti di situ saja, dengan syarat lah. Usaha baik sepatutnya sambutan juga dengan positif lah sepatutnya kan. Usaha baik, usaha murni untuk membantu orang yang dizalimi. Sambut dengan baik, dengan hemah. Kurangkanlah kata-kata nista, sebab yang perkara itu berlaku impaknya bukan kat kita. Yang tak dapat bantuan tu esok dia orang kat sana kan. Kita duk terlagah dekat sini, yang rugi dia kita kat akhirat esok lah. Satu, dua, saudara Islam kita di sana lah kan, yang sangat-sangat ternanti-nantikan bantuan daripada kita. Dia kalaulah bantuan yang kecil itu kita lakukan secara berjemaah, pasti akan menjadikan satu impak yang sangat hebat lah. Kan. Jadi banyak lagi yang kita dah list down kan program kita nak jalankan ni. Tunggu untuk dibentangkan saja. Dan kalaulah diluluskan, maka saya bersedialah untuk berkhidmat. Sebab ni passion saya. I'm so passionate about Palestine. Saya ibu kan, kita pun rata-rata wanita kita ibu. Dalam banyak-banyak kehilangan dalam hidup ni, yang paling tak sanggup kita lalui adalah kehilangan anak. Kan, nak dapat anak tu pun rahmat paling besar. Kehilangan anak lah adalah satu perkara yang paling ditakuti oleh seluruh ibu dalam dunia, saya rasa. So perit sangat rasanya mata memandang, melihat kepada teriakan, tangisan yang berlaku di sana. So tolaklah tepi dakyah-dakyah yang tidak baik tu. Untuk ketika ini, simpanlah peluru-peluru kata-kata nista awak tu. Kan? Kemudianlah bergaduh tu. Sekarang ni kita bersatu hati, bersama-sama mengembeling tenaga dan juga upaya ataupun keuangan mahupun kudrat untuk kita bantu saudara kita di sana, kerana ini wasiat daripada Rasulullah SAW dan juga telah disebutkan berkali-kali oleh Allah SWT di dalam Al-Quran sendiri. Masjid yang Allah sebut namanya Baitul Maqdis berkali-kali hanyalah di Al-Aqsa. Al-Aqsa di Palestin. Jadi itu wasiat untuk kita. Kita all out lah sepatutnya. InsyaAllah. Kan dia orang sangat memerlukan kita sekarang ni. Kematian pun mencecah, saya rasa esok lusa mungkin akan mencecah belas ribu. Sebab dia sasarkan tempat-tempat yang crowd dengan manusia kan, orang ramai. Jadi satu ledakan tu yang akan mati sehingga mencecah ratusan orang. So tadi kita pun berbincang tadi kan, sekejap 9,000, sekejap 8,000, maknanya peningkatan jumlah kematian tu dalam within a second tu drastik sangat. Jadi ayolah kita mengembeling tenaga orang Pahang. Orang Pahang ni dia terkenal dengan budi bahasa yang dan juga budi pekerti yang begitu tinggi sekali. Kita dah pernah buktikan dulu 2021 dan tempoh sangat singkat kita boleh dapat 700,000. So saya dah kata dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kali ni kita kutip lebih daripada 1 juta sepatutnya. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kalau ada yang nak menyumbang di luar sana, bagaimana cara nak menyumbang? Cara dia bank ke ataupun kita akan war-warkan nombor akaun terus ke Kerajaan Negeri Pahang. Tak ada melalu-melalu dah. Sekarang ni nak menyumbang pun tikai lagi. Harapnya dengan masuk ke Kerajaan Negeri Pahang ni tiadalah pertikaiannya. Kita akan collect dan dia akan dikawal selia oleh bahagian pembendaraan kerajaan negeri. Kemudian dana tu kita akan kumpul tempoh. Yang Mak Muhammad tak bagi syarat kat saya. Dulu dia bagi saya tempoh. Kali ni mungkin dia akan beritahu kita, maklumkan kita bila tempoh untuk kita stop. Caranya kita akan buat hebahan secara meluas melalui media kerajaan negeri, melalui NGO. Kita akan sebar luaskan nombor akaun tersebut. Jadi jadikanlah infak anda, infak subuh ke, infak harian ke, infak bila-bila lah kan. Masukkan duit tu ke dalam akaun tersebut. Selain itu kita akan letakkan, kita akan locate tabung-tabung Pahang for Palestine di masjid-masjid di bawah Jabatan Agama Islam. Dan selain daripada itu, mungkin kita minta jasa baik juga dengan Yayasan Pahang untuk letak tabung di mungkin di IPTA
yang di bawah kerajaan negeri ataupun di mana-mana madrasah. Bukan kita nak duit budak madrasah tu. Siapa pengunjung yang hadir dapatkan sumbangan, mungkin boleh diallocate sedikit kepada dana tabung Pahang for Palestine. Cara itulah. Dan mungkin sebelum kita nak mengakhiri program kita petang ni, apa kata-kata Puan Hidayah kepada penonton di luar sana? Kata-kata semangat untuk kita terus sama-sama. Ini pun dikira jihad sebenarnya, kita membantu rakyat-rakyat kita di Palestin tu. Silakan Puan. Untuk Taufan Al-Aqsa adalah peperangan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kita biasa dengar apa itu Nakbah, adalah satu malapetaka yang berlaku pada rakyat Palestin. Sekarang ini jauh berlipat kali ganda dahsyat daripada Nakbah. Maka takkanlah tak ada sedikit rasa ihsan daripada kita untuk membantu. Tidak cukup hanya kita scroll dan menitiskan air mata. Kita perlulah menunjukkan ihsan dengan membantu mereka. Kita tak mampu untuk pegang senjata. Kita tak mampu untuk menghunus perang, untuk menghunus pedang dan perisai, untuk berada di medan perang. Tapi apa yang kita boleh buat selain doa, kita tunjukkan juga kesungguhan kita untuk membantu mereka di sana. Jauhkanlah apa-apa bentuk pertikaian dan juga sengketa di antara kita sesama Islam, dan juga yang kepada bukan Islam sekalipun. Ini adalah nilai kemanusiaan. This is about human right, kan? Mereka telah melakukan pembunuhan yang sangat dahsyat, besar-besaran, sama ada Islam dan bukan Islam. Ayolah kita bersama-sama berusaha untuk membantu mereka dengan usaha yang telah dilakukan oleh Pahang ini melalui Sekretariat Pahang for Palestine. Kalaulah kita mampu memberi Wak Imah sedikit duit, salurkanlah bantuan anda. Dan kalau kita ada buat program pun, jemput beramai-ramai, meriahkan program itu, tunjukkan rasa marah dan juga ketidakpuasan hati kita pada Zionis Laknatullah ini. Dan mudah-mudahan dengan suara, dengan sokongan melalui media sosial ataupun apa-apa medium yang kita ada dan juga dana yang kita hantar, mempercepatkan lagi kemenangan diperoleh oleh rakyat Palestin. Selain daripada doa yang tidak henti-henti kita bacakan kepada mereka, kerana kesusahan yang mereka tanggung sesungguhnya di luar akal waras kita. Kalaulah berlaku kepada kita, belum tentu kita kuat untuk hadapi. Sebab kita, kalau kita tengok setiap perkara yang terjadi, mereka sentiasa melafazkan kalam, lafaz nama Allah, laungan nama Allah dengan begitu kuat. Sehingga begitu kuat iman mereka. Mudah-mudahan dengan bantuan kita ini akan menjadikan kita sebarisan bersama mereka esok di syurga, insya-Allah. Tak mengenal agama, tak mengenal bangsa. Mudah-mudahan ini adalah isu majmuk, orang kata, bersama-sama kita sensitif dan juga tunjukkan rasa ihsan kita kepada saudara kita di Palestin, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih Puan Hidayah kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ni. InsyaAllah. Untuk sama-sama kita menyatakan. Jangan jemput sekali je, jemputlah berkali-kali. InsyaAllah. Sebab manusia mudah lupa. Kita nak hari ni sekarang dia kesian, esok sekarang dia lupa. Kan? Jadi awareness tu kena sentiasa dan berkala. So terima kasih kepada Pahang Media supaya ini adalah permulaan dan bukan pengakhirnya. Dan banyak lagi program-program yang kita bagi awareness lah pada anak muda khususnya. InsyaAllah. Dan kita harap keprihatinan atau pucaan ni akan berterusan demi bukan masyarakat. Bukan masa perang je. Ya, bukan masa perang sahaja. Satu lagi nak selit boleh tak? Boleh silakan. Selain daripada yang saya sebut tadi, banyak kita tengok kempen untuk boykot produk-produk Israel yang kita dapat tahu je maklumat produk itu adalah penyumbang tegar ataupun tak tegar ke, tapi ada kaitan dengan Israel buat masa sekarang ni ataupun lebih baik berterusan. Kita nyatakan boykot kita kepada produk-produk yang memberi sumbangan dana kepada rejim Zionis ni. So itu pun satu effort yang sangat baik lah. Effort itu bukan berlangsung di Malaysia je. Saya nampak ia worldwide.
Dan orang kata kita tak dapat nak perang di medan perang, kita perang ekonomi. Ya, perang ekonomi. Yes. Okay, baik. Terima kasih Puan Hidayah. Terima kasih, insya-Allah ada masa kita bertemu lagi, dan terima kasih juga kepada anda yang setia menyaksikan kami di Borak Sekejap. Sampai bertemu lagi pada program akan datang. Assalamualaikum.